Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Sidang hadirin rahimakumullah, malam ni dah kita sambung pengajian kita. Masih lagi dalam Kitab Talaq, iaitu perbahasan berkenaan dengan tajuk talak. Minggu lepas kita dah sebut berkenaan dengan ta'rif. Bahkan dalam masa yang sama hukum dan berkenaan dengan talak daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Dan juga kita dah baca di antaranya hikmah-hikmah pensyariatan, jenis talak dan juga lafaz talak yang jelas dan juga yang tidak jelas. Dan kita dah baca hukum lafaz yang nyata dan juga dengan lafaz kiasah. Untuk malam ni insya-Allah kita akan sambung, iaitu dalam bab talak sunni dan juga talak bid'ah, dan juga talak yang bukan sunni dan juga bukan bid'ah. Disebut sini perempuan yang dicerai, dia ada beza dia dengan hak jakim. Kalau hak jakim dia sebut tajuk sebab haram talak bid'i dulu. Macam hak kita ni, keluar dari Syakir ni, disebut berkenaan dengan talak sunni dan juga talak bid'i dulu. Perempuan yang dicerai akan berada dalam satu daripada tiga keadaan berikut. Bila mana seorang perempuan itu dicerai, maka pada masa itu dia akan berada dalam tiga keadaan. Dan keadaan ni maknanya kita lelaki ni kena ambil perhatilah. Sebab ada tajuk hak boleh, dia ada tajuk bila mana cerai tu jatuh ke dosa, walaupun talak tu jatuh. Jadi bab ni dia tak duduk di orang tino, dia duduk di kita jatuh. Jadi kita kena perhati. Baik. Yang pertama dia kata sini, bersih daripada haid dan juga nifas, dan tidak disetubuhi oleh suaminya lagi dalam tempoh tersebut. Bila mana seorang suami itu dia cerah bini dia ni, iaitu ketika mana bini dia ni dalam keadaan suci daripada haid dan nifas, bahkan dia tidak disetubuhi oleh suaminya, maka hak ni lah yang dipanggil dengan talak sunni. Maka hukumnya adalah harus. Maknanya talak kita kata sini, hak paling baik gak hak ni lah, hak mula-mula sekali. Maka hukumnya adalah harus dia jatuh talaknya. Jadi bila lelaki tadi dia lafaz juga kepada bini tadi, dalam keadaan bini ni suci daripada haid dan nifas, dan dia pun lama dia tidak setubuh bini dia ni dari tempoh tu, jadi hak ni hukumnya
adalah harus dan juga talaknya dikira jatuh. Talak ini bertepatan dengan ajaran syarak bagi suami yang terpaksa menjatuhkan talak, sama ada talak 1 ataupun talak 3 seretak. Jadi dikata sini talak hak bertepatan dengan syaraknya, talak hak ni lah bagi suami yang mungkinlah terpaksa dia cerai ke bini dia tadi, baik sama ada talak 1 ataupun talak 3 seretak. Walaupun begitu, sunat bagi suami menceraikan isterinya dengan talak 1. Apapun sunat bagi suami ni, maknanya untuk kali yang pertamanya untuk dia cerai bini dia ni dengan talak 1 atau talak 2 dalam satu tempoh suci, supaya suami ni boleh rujuk kepada isterinya apabila berasa menyesal. Sebab kadang-kadang dia talak ni dia mari ketika marah, dia golek lah. Kau ada orang cerai dengan bini orang, hamba saya demo, hamba cerai demo, tak ada. Golek dia bala, golek dia lagu tu, dia ayang-ayang ni masa saya ya, dia masa nak cerai ni, dah kena ada piring tebal pun ada. Dok, aku juga cerita Piramli kan. Baik. Jadi kalau kitanya dan mikir molek, maknanya kita lafaz 1, maknanya alhamdulillah lah, ada peluang lagi 2. Sebab kalau dia lafaz apa cerak sebanyak buih di laut, sudah tak terlepas daripada khilaf dah lah. Ada perselisihan pandangnya di antara sahabat lagi. Dah. Sayyidina Umar kalau dia sebut walaupun kali pertama dia sebut 3. Dah. Disebabkan zaman tu pun ramai orang yang seolah-olah mempermainkan talak. Jadi Sayyidina Umar berasa fenomena yang berlaku tu tadi agak membimbangkan. Maknanya cerai ni biasa. Jadi dia ambil keputusan beringat, kalau sebut 3 walaupun kali pertama kira 3 selalu. Walaupun banyak buih ke, banyak gatu-gani ke, dah sebanyak pasir di lautan. Maknanya dikira 3. Walaupun ada di antara sahabat-sahabat lain dan sebagainya, mereka lebih memilih kalau itu adalah kali yang pertama, maka baru jatuh 1. Dah? Baik. Jadi kita orang mengaji ni sebaiknya lah, maknanya kalau kita keluar daripada tajuk tadi, itu yang paling baik. Dah? Keluar daripada tajuk tadi. Jadi caranya lagu mana? Lah. Nak sebut berapa pun sudah. Sekiranya itu adalah kali yang pertama. Kalau dia buat kali yang kedua, dia kata aku talak untuk itu kali kedua, maka itu dikira jatuh 2. Baik. Kemudian hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dengan wajar, iaitu yang wajar. Surah At-Talaq ayat yang pertama. Memulakan iddahnya bermaksud waktu suci daripada haid. Hal ini adalah kerana semasa haid tidak dikira sebagai tempoh iddah. Dah. Jadi hak ni sebabnya Allah perintah supaya bila mana cerai para wanita tadi, iaitu cerai dalam keadaan mereka dapat melakukan iddahnya dengan baik. Maknanya tak lebih daripada jumlah iddah tadi. Sebab disebut sini, bila mana dalam haid itu tidak dikira sebagai waktu iddah. Maknanya jadi kau lama lah. Hak sepatutnya 3 kali suci jadi kau lama. Kalau orang itu melafazkan
cerai pada bini dalam keadaan dia ni dalam haid ataupun nifas. Baik, nanti hak ni dia akan sebut balik dalam sebab hara talak bid'ah dah. Itu yang pertama di Jumaat. Yang kedua, dalam keadaan haid ataupun nifas, sebab tadi dalam keadaan suci ni, maknanya haid suci, nifas suci, kemudian kita ni pun tidak setubuh dengan isteri tadi, maknanya bebas daripada kandungan. Dia sebenarnya itu di antara hikmah lah iddah orang tino ni selama, contohlah kalau mati tok lelaki, di antaranya juga dengan 4 bulan 10 hari untuk memastikan betul-betul maknanya tidak ada benih daripada suami dia tadi dalam kandungan. Baik, dalam keadaan haid atau nifas ataupun dia dalam keadaan suci tetapi telah disetubuhi oleh suaminya. Baik, ini yang kedua berlawanan dengan yang pertama tadi, talak sunni tadi. Ini berlawan. Sebab yang pertama ni suci daripada haid, suci daripada nifas, kita pun tak setubuh dari tempoh tu. Hak yang kedua ni sama ada isteri tadi dalam keadaan haid ataupun nifas ataupun dalam keadaan dia ni baru lepas tubuh, contoh. Baik, maka ataupun dia tidak, bukan dalam haid ataupun nifas, tapi dia ni dalam keadaan telah disetubuhi oleh suami dia, maknanya baru setubuh, tiba-tiba dia lafaz cerai bini dah, maka talak dalam keadaan ni dinamakan dengan talak bid'ah. Hak ni dipanggil talak bid'ah. Maknanya orang hak cerai, lafaz cerai bini dalam tempoh dia ni haid ataupun nifas ataupun baru lepas persetubuhan ataupun dalam tempoh persetubuhan. Baik, maka apakah hukum dia bagi suami-suami yang melafazkannya pada isteri dalam situasi ini? Maka hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Bahkan dalam masa yang sama berdosa, serta dalam masa yang sama jatuh talaknya. Talak dia tu dikira jatuh, kerana bertentangan dengan bentuk talak yang disyariatkan. Apa? Sepatut syariat lagu tadi deh, hak syariatnya seperti nombor yang pertama tadi. Itu yang kita kata sini yang paling comel lah dia punya keadaan dia. Walaupun perceraian sebenarnya ialah semua tak sih, tapi mungkin disebabkan keadaan yang terpaksa dan sebagainya, jadi dia pun lafaz cerai. Jadi sepatutnya yang pertama tadi, ataupun nanti dia akan sebut yang ketiga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat yang pertama tadi. Kerana Allah Subhanahu wa taala berpesan supaya wahai para nabi, bila mana kamu menceraikan isterimu, maka hendaklah menceraikan mereka dalam waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Maknanya tak lebih daripada tempoh yang sepatutnya untuk mereka hadapi. Baik, dalam hal ini suami sunat rujuk semula kepada isterinya. Contohlah kalau dia dah lafaz dah pada bini, pada masa tu bini ni dalam keadaan haid ataupun nifas ataupun baru lagi lepas tubuh, jadi hak sunatnya tok lelaki rujuk semula kepada isteri tadi. Baik, hal ini berdasarkan hadis daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها
thumma liyumsikha hatta tathura thumma tahid thumma tathur thumma in syaa amsak thumma in syaa amsaka ba'd wa in syaa talaqa qabla an yamassa fatilka al-iddatu allati amara Allah an talaqa laha an-nisa. Yaitu bermaksud Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang mencerai ke isterinya ketika mana haid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar ni dia cerai ke isteri dia ketika mana isteri dia ni dalam keadaan haid. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, moga baginda ni masih ada, jadi dia pun rujuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan lagu mana masalah ni. Maknanya cerai bini dalam keadaan haid. Lalu baginda bersabda, Nabi kata suruhlah, Nabi kata murhu, suruhlah dia rujuk semula kepada isterinya. Nabi suruh rujuk balik dah. Kemudian katanya Nabi, janganlah ceraikannya. Maka Nabi pesan kepada Sayyidina Umar supaya pesan kepada Abdullah bin Umar, jangan cerai bini dia, jangan cerai lagi sehingga dia suci, kemudian haid dan suci lagi. Kemudian jika dia ingin bersama isterinya, maka teruskanlah. Maknanya kalau dia nak lepas daripada dia rujuk, kalau dia nak terus dengan bini dia tadi, teruslah. Dan jika dia ingin bercerai juga, maka ceraikanlah sebelum daripada menyetubuhinya. Maknanya masih dalam iddah lah dah. Nabi letak syarat sebelum daripada menyetubuhinya. Cerai masa tu. Pada masa tu dia suci. Baik. Jadi kalau dia setubuh, bab lain pula kan. Dah. Ke depan sikit lagi. Maka inilah iddah. Maka katanya Nabi, laguninglah cara iddahnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menceraikan isteri. Baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan bahawa Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma hendaklah membiarkan isterinya selepas pada rujuk sehinggalah dia suci daripada haid. Maka ketika itu, baik, bila mana suci dah, maka pada masa tu bolehlah untuk dia menjatuhkan talak satu jika dia nak. Pada masa tu kalau dia nak. Apabila isteri itu datang haid lagi dan telah suci, bolehlah dijatuhkan talak yang kedua sekiranya dia mahu. Sebab tadi dia lafaz dah mula-mula tadi sah. Dah? Ini yang kedua. Baik, kalau dia nak. Apabila isteri tersebut suci daripada haid bagi kali yang ketiga, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma hendaklah berfikir sama ada ingin meneruskan perkahwinan selepas daripada rujuk atau menjatuhkan talak yang ketiga yang mengakibatkan perkahwinan tersebut putus sama sekali. Dan ini dipanggil sebagai talak bain. Dah? Dipanggil sebagai talak bain. Baik. Kena sebut tu bain, takut salah sebut bain. Dah, bukan bain, bain. Baik. Ni yang kedua di jemaah berkenaan dengan talak bid'ah. Yang ketiga, ni maknanya hak yang pertama tadi talak sunni. Hak yang kedua ni talak bid'i. Hak yang ketiga ni hak bukan sunni dan juga bukan bid'i. Ni yang ketiga. Talak yang tidak disifatkan dengan sunni dan juga bid'i ialah yang pertama, perempuan masih kecil yang belum datang haid. Satu. Yang kedua, iaitu yang putus haid. Dua, maknanya tak mari haid dah. Yang ketiga, mengandung yang nyata. Sebab mengandung ni dia ada bab dia pula. Bila mana mengandung, maknanya dia punya iddah dalam tempoh sehingga salin. Baik. Ia kepak tidak pernah disetubuhi oleh suami. Pak.
Yang kelima, meminta cerai secara khulu'. Ini yang keempat. Sebab dia berkait dengan masalah dia tak boleh untuk ada hak tajuk, dia tak boleh untuk rujuk balik. Maka talak dalam keadaan ini bukan sunni ataupun bid'i, maknanya dua-dua tidak. Maka hukumnya harus dan jatuh talaknya. Kalau perempuan tadi dalam situasi tadi, ia tidak haram kerana tidak menyebabkan kemudaratan kepada isteri, kerana tidak ada kesan yang buruk terhadap isteri tadi. Macam yang kedua tadi, disebabkan oleh bini ni lama jadi dia punya tempoh edah. Sebab lafaz berlaku ketika mana, baik dalam keadaan haid ataupun nifas ataupun setubuh. Baik, isteri yang masih kecil dan perempuan yang putus haid, mereka beriddah dengan kiraan bulan. Mereka beriddah dengan kiraan bulan. Nanti tajuk pecah talak ni, dia punya tempoh dan sebagainya. Dia talak ni dia debat lagi lah. Di antaranya dalam masalah ta'liq dan sebagainya. Bab tu duduk ke depan lagi. Belakang ni baru dia cerita detail. Hak ni dia cerita tajuk-tajuk besar dulu. Baik. Oleh kerana itu, mereka tidak menanggung tempoh iddah yang lebih panjang. Isteri yang mengandung, iddahnya selesai selepas melahirkan anak. Ini untuk orang hak mengandung, maknanya lama lah. Orang hak iddah mengandung ni paling lama. Maknanya isteri hak mengandung ni paling lama dia punya iddah dia. Begitu juga isteri yang bercerai dengan tebus talak kerana perbuatan melebus diri daripada suami dengan harta. Maknanya isteri hak minta, isteri minta untuk asing. Maknanya dipanggil tebus talak dah. Baik. Jadi isteri ni dia tebus diri dia akan bagi sejumlah harta pada suami. Suami setuju, selesai. Waktu kira depan tu qadi, suami kata on, beres. Disebab gini, kita masa hidup ni hari Jumaat, ialah mula-mula menikah kan, update dalam status Facebook, isteri yang tercinta. Baru nikah ya, lama kena apa semua. Kadang-kadang tak sabar rasa nak klik. Duk lama-lama terjadi, ambolah ni jadi tawa macam-macam lah. Tawa masing, tak ada dalam mana ke? Ada lah. Jadi tajuk dia nak cerita ni, hak tebus talak ni, ada kisah berlaku di antara sahabat. Ada berlaku. Jadi kita Islam ni dia ada bab bila mana benda ni berlaku. Bila mana benda ni berlaku, maknanya nak cerita siapa setahun lah. Jaga di antara hak suami dan juga isteri. Dua-dua jaga. Ni agama Islam. Kemudian maknanya nanti dia ada bab dia, nanti sebut khusus lah bab ni dia tebus halak ni, tebus diri dia dengan harta. Maknanya isteri kena berikan harta kepada suami dia. Maka menunjukkan keinginan untuk bercerai dengan kerelaannya, menunggu tempoh iddah yang panjang. Baik, nanti dia akan cerita ke depan sekali insya-Allah. Kemudian di Jumaat, apakah di antara sebab haramnya talak bid'i? Talak hak dalam perempuan tadi menghadapi haid, nifas ataupun persetubuhan. Talak bid'i haram kerana memudaratkan isteri, disebabkan panjangnya tempoh iddah, kerana waktu haid tidak termasuk dalam iddah. Itu sebab dia. Sebab pada asalnya waktu haid tidak termasuk daripada waktu iddah. Sebab iddah dikira waktu suci. Baik. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri atau memudaratkan orang lain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dan juga Imam Ibn Majah. Sementara itu,
haram menceraikan isteri yang disetubuhi ketika sucinya kerana kemungkinan akan mengandung. Ada? Maknanya lepas pada setubuh isteri tadi, maka dia pun cerah bini dia. Maka haram, maka haram. Kerana kemungkinan isteri itu duduk dalam mengandung. Bahkan kalau bini dalam situasi mengandung ni, lagi beratlah kita kena fikir dari sudut gangguan-gangguan emosi. Mengandung lagi dengan tok lelaki pula yang lafaz pula. Jadi kita tok lelaki ni, lebih-lebih lagi kita mengaji, sepatutnya kena fikirlah masalah-masalah ni, sepatutnya kena fikir. Jadi sini kalau kita tengok dalam agama Islam kita sendiri pun, dalam masalah-masalah ni ada hukum dia sendiri yang agak tegas. Ya sepatutnya untuk kita ambil berat lah, supaya isteri tadi tidak, iyalah masa kita nak menikah kita buat nyanyi ke? Pergi minta dengan comel, tanya dengan molek, Allah beraluhnya masa tu. Oh, lepas jadi geng ni tu gak. Jadi kita kata sini kena fikirlah, walaupun mungkin tak ada jalan dan sebagainya, kalau boleh dengan cara yang baik, dengan cara yang baik, seperti mana yang disebut dalam Quran tadi. Kemudian taluk biasa dan khulu'. Taluk biasa ialah yang berlaku dengan kehendak suami, ia menepati hukum yang dinyatakan sebelum ni. Maknanya ni moga hak orang jatuh ke? Dia hukum ni pun dah dijelaskan sebelum pada ni. Sebab taluk ni berada pada lelaki. Cuma dalam Islam, perempuan pun ada dia punya hak dia juga, dengan syarat bersebab lah. Tak bersebab tak boleh, dengan syarat bersebab saja. Hamba dah saja boleh minta dengan ni, kita menikah lain pula. Hak tu dahsyat lah. Baik. Kedua, khulu' ialah talak yang berlaku dengan kemahuan isteri. Berlaku dengan kehendak isteri, bukan suami. Dan maknanya isteri tadi nekat untuk bercerai. Contoh tu lelaki kata, kalau tobik aku cerai. Ya pas dia molek moga tak sedap. Piang dia tobik tak kena bayar. Tebus talak tu. Faham tak ni semua? Jaga molek. Baik. Oleh itu, cuma dia ada perbahasan lagi lah. Bak kalau lafaz rupa takdir tu, hak tu dipanggil ta'liq cerai dengan ta'liq. Ulama ada bahas panjang lagi dalam masalah ta'liq tu. Maknanya dia memang asal niat dia cerai ke ataupun sebenarnya nak lagi bini jangan tobik. Ini ada selisih, nanti depan sikit lagi. Baik. Oleh itu, dia disyariatkan untuk menebus diri daripada suaminya dengan memberinya satu kadar mas kahwin yang dipersetujui bersama. Ini dipanggil tebus talak ni. Maknanya bini tadi dia bayar satu jumlah kepada suami dengan syarat dipersetujui oleh kedua-dua tadi. Maknanya bini kata hamba setuju, ataupun bini sebut jumlah, tu lelaki kata okey hamba setuju. Tak serusing, boleh buat mas kahwin baru pula. Mana? Baik. Sebab setakat ni memang kalau bini betul mitok ni, memang nak kata mana di Jumaat. Kadang-kadang kita berasa macam aib pun ada, tapi sebenarnya benda tu boleh. Benda tu boleh. Cuma lelaki tu berasa lah. Baik. Cuma kalau itu jalan yang terbaik, kita orang mudah lah. Sebab kadang-kadang tebing pegang lagi kita kena tengok juga bona dan sebagainya, ataupun ada hak luar ni maksudnya dia mau duk ngejah dah kok telefon macam-macam lah macam-macam. Banyak berlaku ni. Baik. Kalau kita pergi jabat Tok Qadi boleh tahulah cerita.
Hok banyak perpisahan berlaku di antara sebab pihak yang ketiga. Baik lek laki maupun lek puan. Sebab tu kita kena tengok balik ancaman daripada Nabi. Tajuk bila mana seseorang yang menyebabkan berlaku perpisahan di antara sepasang suami isteri. Dahsyatlah. Baik. Kemudian justru khulu' adalah daripada jenis talak yang berlaku dengan gantian yang diserahkan oleh isteri kepada suaminya. Maknanya bini hak serah sejumlah harta kepada tok laki. Sebelum pada tu hari Jumaat 32 ada nota kaki. Di kata sini perkataan khulu dibaca sama ada dengan khulu atau khala, yang memberi maksud pada bahasa dicabut, dibuang ataupun pelepas diri. Betul lah. Hak yang ketiga tu pelepas diri. Untuk dilepaskan diri dia daripada ikatan perkahwinan dengan suami. Dalam Al-Qamusul Fiqh menyebut beberapa pengertian khulu. Yang pertama, menghilangkan pemilikan perkahwinan yang terhenti atas penerimaan isteri dengan lafaz khulu atau seumpamanya. Inilah pendapat Al-Tamartashi. Itu yang pertama. Yang kedua, perpisahan suami dengan isterinya secara bayaran atau habuan yang diperolehi oleh pihak suami. Pentakrifan ini yang diberikan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Yang ketiga, perpisahan antara suami isteri dengan isteri memulangkan sebahagian mas kahwin dan diterima oleh suami. Maka inilah pendapat Ad-Faish. Dan yang keempat, dalam Mawsu'ah Al-Fiqhiyah menyebut jumhur berpendapat perpisahan antara suami isteri dengan bayaran yang tertentu kepada pihak suami sebagai ganti untuk perceraian ataupun khulu. Baik, ini empat pengertian khulu. Baik. Seterusnya di Jumaat, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fima iftadat bih. Jika kamu khawatir bahawa keduanya suami isteri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Surah Al-Baqarah ayat 229. Ini berkenaan dengan dalil berkaitan dengan khulu. Begitu juga hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-namra'ata Thabit bin Qais atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah Thabit bin Qais ma a'tubu alaihi fi khuluqin wala dinin walakinni akrahu al-kufra fil Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturaddin alaihi hadiqatahu? Qalat na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbal al-hadiqata wa talliqha tatliqatan. Daripada Thabit bin Qais, satu ketika dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah mencela Thabit bin Qais dari segi akhlak dan agamanya. Tetapi sebagai seorang Islam, aku tidak suka mengingkari hak suami." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bolehkah engkau memulangkan kebunnya?" Maka dia menjawab, "Iya ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Thabit bin Qais, "Engkau terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia talak satu." Hadis diriwayatkan oleh Imam
Bukhari. Maknanya jelas hadis jemaah dah. Apa yang dimaksudkan aku tidak suka mengingkari hak suami. Maknanya sini memang dia nak minta untuk berpisah dengan suami dia. Cuma dia bagi tanya Nabi dulu. Jadi Nabi SAW beri jalan keluar bagi isteri kepada Thabit bin Qais, iaitu dengan cara lagu mana? Dia beri balik, iaitu kebunnya yang telah dia hadiahkan kepada bini dia. Jadi dia kata sini tak apa, hamba sanggup ya Rasulullah. Jadi bila dia sanggup, maka Nabi sebut kepada suami dia tadi, iaitu Thabit bin Qais, supaya terima kebun tadi, dia cerah bini. Sebenarnya di antara, kalau kita tengoklah, supaya tidak berlaku benda-benda yang tidak sepatutnya lah. Baik. Seterusnya li jemaah, pelbagai hukum khulu'. Dia kata khulu' mempunyai banyak hukum dan diringkaskan seperti mana berikut. Yang pertama, hukum khulu' adalah harus. Baik. Dalam hak bab talak tak dia li jemaah, 3. Talak mana hak boleh, talak mana tidak tak boleh? Hak tak boleh. Talak nombor 2. Dah. Nombor 2. Hak tu hak tak boleh. Hak dipanggil dengan talak bid'ah. Ada pun hak nombor 3 tu dia ada lagi. Hak boleh dia ada, hak tak boleh. Dia ada hak boleh, dia ada hak tak boleh. Baik. Yang pertama dia kata sini, hukum khul' adalah harus. Ia tidak akan berlaku melainkan tebusan dengan berbentuk harta. Maknanya hak ni ia tak akan berlaku melainkan dia tebus diri dia dengan harta yang difardukan oleh isteri kepada suami. Skalanya tak lelaki ke bini. Hak ni bini kena beri kepada tok lelaki. Jika harta tebus talak itu dimaklumi dan disebut, maka ia wajib diserahkan sedemikian. Berapa jumlah hak disebut tadi, maka sejumlah itulah perempuan itu kena wiklik kepada bekas tok lelaki dia tadi. Jika tidak ditentukan secara khusus, maka khulu' tetap sah dan suami wajib diberikan mas kahwin mithil. Al-mith kita dah sebut dulu. Dia punya mas kahwin dia yang hampir jumlah seperti mana dia punya ahli keluarga yang terdekat dia. Berapa jumlah? Maka lebih kurang jumlah tu. Maknanya jumlah yang menyamai ataupun menyerupai mas kahwin yang diberikan oleh ahli keluarga yang terdekat dia. Lalu diberikan kepada suami. Maknanya tengoklah ke mana. Kalau dia tetap awal, bini dah tetap berapa dia punya jumlah dia nak beri kepada suami, dan suami setuju, selesailah. Ataupun kalau dia tak sebut, jatuh juga, maka dia wajib kena beri mas kahwin mith. Baik. Jika suami menggunakan lafaz khulu' tanpa menyebut sebarang tebusan, malah tidak memikirkannya sama sekali, maka ia adalah talak biasa secara kiasah, iaitu dengan lafaz khulu'. Maka oleh itu ia termasuk dalam jenis kiasah dan ianya jatuh sebagai talak raj'i. Itu yang pertama. Yang kedua, khulu' tidak jatuh daripada isteri yang belum baligh dan tidak berakal, kerana tidak berkelayakan untuk membuat sebarang iltizam dan sebarang keurusan. Ini maknanya untuk perkahwinan dengan budak lah. Baik. Tetapi jika suami yang menceraikannya secara khulu', maka talak tetap jatuh sebagai talak raj'i yang biasa dan tidak berhak mendapat sedikit pun daripada mas kahwinnya. Jadi tok lelaki ni tak boleh berapa? Satu. Dan dengan budak yang belum baligh. Yang ketiga, jika suami menceraikan isterinya secara khulu', isteri berkuasa menguruskan dirinya sendiri. Suami tidak lagi mempunyai sebarang kuasa terhadapnya dan tidak boleh rujuk kepadanya dalam tempoh iddah sebagaimana talak biasa. Hal ini adalah kerana khulu' merupakan talak yang tidak boleh dirujuk. Ianya dipanggil juga sebagai ba'in dalam kategori talak ba'in. Baik. Maka sehubungan dengan itu, suami hanya boleh memiliki jandanya semula
dengan akad nikah dan mas kahwin yang baru, dan terpulanglah kepada kemahuan jandanya itu untuk setuju menikah semula ataupun tidak. Yang keempat, zihar, ilah dan juga talak yang jatuh oleh bekas suami tidak berkesan kepada isteri yang diceraikan secara khuluk, iaitu sepanjang tempoh iddahnya. Hal ini adalah kerana khuluk menjadi isteri orang asing bagi suami, menjadikan isteri ini sebagai orang asing bagi suami, maka keadaan ini berbeza dengan talak biasa yang boleh dirujuk, iaitu suami masih boleh menceraikan isterinya dengan talak yang kedua atau menziharkannya dalam tempoh iddah dan mendatangkan kesan terhadap isteri tersebut. Cuma zihar ni dia ada bab dia pula pun, nanti dia ke perjelas dia ke depan sikit lagi insya-Allah. Baik. Dan yang terakhir, yang kelima, suami boleh menceraikan isterinya secara khul, sama ada ketika mana haid atau ketika mana suci yang telah disetubuhi, selagi isteri itu orang yang cerdik dan juga matang. Itu syarat dia. Bini itu cerdik dia juga matang. Sebab ada juga nak sebut tak gamak dia, gitulah. Kenapa sendiri jenis isteri jaga apa ada deh, ada. Jadi hak ni tu lelaki kena tengok pula lah. Masalah orang kita ni kalau betul sedap buat kerja, dah ikut kobel kita nak buat, tak apa muka bini hamba. Kenapa? Jangan esok kena tanya belakang tu. Dia kena letak safe tu. Dah usah buat kat orang hak tu bek molek pun ambil kira dah malaikat tak reti gaduh duk tulis hak kita buat sama telur. Jadi kalau berasa bini hamba ni moga lagu tu nak buat kan, jadi hambanya sedap lek hamba balik kotor pula kau ni dahsyat, kena lipat bini. Baik, sebab tu dia letak syarat tadi. Hal ini adalah kerana penceraian secara khul tidak menimbulkan kemudaratan kepada isteri, disebabkan ia berlaku atas kehendak isterinya sendiri, berbanding penceraian biasa dengan kemahuan suami yang akan menimbulkan kemudaratan kepada isterinya. Baik, itu yang kelima. Kemudian di Jumaat kita masuk bab bilangnya talak yang dimiliki oleh suami. Hak ni hari Jumaat tajuk baru pula dah. Hak ni insya-Allah kita akan sambung daripada minggu hadapan. Banyak ayat lagi hari Jumaat dah dalam bab talak lagi ni. Hak talak 1 2 3 apa semua belakang sekali dia cerita sosok. Dia kerinci balik. Sebab tajuk hak malam ni hanya tajuk besar sahaja, dia tak rinci molek lagi. Sebab perincian dari sudut pembahagian talak dan sebagainya mungkin seminggu 2 lagi barulah kita akan bahas secara terperinci, supaya dalam bab lafaz-lafaz kita tu tadi kita boleh sedar dan kita boleh perasan hak mana so. Kita ni Jumaat kalau orang tanya bab talak ni kan, kita lebih kepada baik default kepada jawatan agama. Baik default kepada jabatan agama. Sebab contohlah dia sebut, kalau contoh dia kata kalau tobek aku ceramu. So contoh lafaz yang kedua, kalau mutobek aku akan ceramu. Hukum dia lain dah situ. Ia tambah aku ceramu dengan aku beza dah situ. Jadi bila orang tanya kita, lafaz tu kena jelas. Sebab tu hak paling molek benda ni dijatuhkan oleh taqdi. Sama ada benda tu dikira jatuh ataupun tidak. Cuma kalau orang tanya kita boleh sebut cara umum. Sebab lafaz tadi dia dengan bini kena pergi majlis sebut lafaz dia hak lelaki dia tobek.
Anak-anak kita ni jenis marah. Oh, dia marah gak hatu bok-bong tu bik berlaku. Jadi kadang-kadang hamba tak ingat lafaz hamba. Sudah. Marah jangan tebel main. Dah. Sebanyak buih di lautan, di basuh hati dia. Orang jatuh ni. Padahal kalau bini tahu air kopi, pagi menung gini. Oh dahsyat. Lepas pada lafaz tadi nyesal adalah. Jadi kita kata sini sepatutnya lah. Jadi kita tak ada masalah dengan bab ni. Okey, kita mengaji, kita terhati untuk buat keputusan. Betul buat, untuk buat terpaksa buat, ambillah jalan yang telah disebut oleh Nabi SAW tadi, dengan cara yang baik, dengan cara molek. Dah. Kadang-kadang rusing juga dah ustaz-ustaz kadang-kadang yang lebih gagal dalam isu ni berbanding dengan orang awam pun ada juga fitnah. Jadi kita berdoa minta kepada Allah, sekiranya ialah tak ada arah kita nak buat dan sebagainya, mudah-mudahan cara tu cara yang terbaik berlaku, bukannya dengan serupa cara yang telah kita sebut tadi, jatuh harai dan sebagainya, dan yang tidak sepatutnya. Jadi kita kata sini mudah-mudahan jadi dapat jadi, kita kata sini panduan lah bagi diri kita semua dalam melayari kehidupan. Mudah-mudahan kita kata sini ianya tidak berlaku untuk kita. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita ni hari Jumaat ke akhirnya lah. Dah. Cuma kalau hari Jumaat nak tambah hak tu tajuk lain. Hak kita bincang ni bab pisah. Mana hari Jumaat? Kalau hari Jumaat nak tambah, alhamdulillah. Hak tu bab suku. Hak kita cerita ni bab pisah. Mudah-mudahan benda ni tidak berlaku. Kalau ahli Jumaat kata ustaz, hamba buat makan ni kambing, bini nombor 2, alhamdulillah. Kita pergi selalu malam ni. Dah? InsyaAllah ahli Jumaat. Mudah-mudahan kita kata sini ahli Jumaat sedikit sebanyak berkenaan dengan bab talak dah, pembahagian dan sebagainya. Mudah-mudahan kita kata sini jadi panduan lah bagi diri kita semua, dan kita berdoa lah kepada Allah. Dah? Sebab kita kata sini syaitan adalah di antara makhluk yang menyebabkan berlakunya perpisahan di antara suami isteri. Boleh tengok dalam surah Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatin dan sebagainya, sehingga ke akhirnya sehir-sehir ini semuanya adalah syaitan. Dia punya angkara. Kita berdoalah, dia semaya-semaya berdoa. Kalau nampak jadi koho panah, maknanya kita usaha untuk sejuk. Lagu itulah dalam kehidupan kita ni. Kalau nak ikut panah sama panah, ya keputusan dia hangu, ataupun orang Kelantan panggil hangi. Kalau panah sama panah. Jadi boleh-boleh panah tadi kita ambil air semaya, kita berdoa kepada Allah, beri ketenangan, beri petunjuk dan sebagainya. Dah. Mudah-mudahan lagu itulah. Dah, insya-Allah untuk akhirnya aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu